Bismillahirrahmanirrahim. Baca masyaallah. إله الورى سهل على من قرأ تصانيف حداد العلا ما تعسرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعة. واحذر أيها المريد كل الحذر min tarkil jumu'ati wal jama'ati, dan ingatlah sebaik-baik ingat wahai murid dari perbuatan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah. Kerana fa inna dhalika min 'adati ahli al-batalati wa simati arbabil jahalati. Kerana sesungguhnya yang demikian itu, yakni perbuatan meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah adalah dari adat-adat golongan yang sia-sia dan lambang orang-orang yang jahil. Wahafiz ala rawatibil masyru'ati qabla salati wa ba'daha. Dan hendaklah menjaga seorang murid tersebut, seorang yang salik ila Allah, atas salat sunat rawatib yang disyariatkan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib juga disebut sebagai salatul raghaib dibagi. Ada dua bahagian bagi salat rawatib. Yang pertama yang muakkadah. Yang muakkad, وهي التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini dia nak ziarah. Siapa dia? Dia kata saya telah bilang 11.50 ke 12. Itu? Lepas tu dia kata nanti dia cuba kau Ustaz Saleh. Lepas tu kat luar ada orang nak pakcik tiba dekat puntolan Bawah. nak bagi Quran dengan sejadah. Jadi pertama solat rawatib ni yang muakkad. Yang muakkad wahiyallati wadhaba 'alaiha ar-rasul. Jadi apa makna yang muakkad? Yang muakkad maksudnya yang selalu dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha. Dan Nabi tak pernah meninggalkan solat tadi. La hadaran wala safara. Sama ada ketika Nabi bermukim di Makkah, di Madinah, ataupun Nabi bermusafir ke mana-mana pun. Ada 10 rakaat solat tersebut yang muakkad ini. Iaitu rakaatani qabla subhi wa hiya afdaluha. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat fajar. Wa hiya afdaluha, dan yang paling afdal. Baik, wa qabla adh-dhuhri. Dan juga 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'da adh-dhuhri, dan 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian wal maghribi. Dan juga solat maghrib. Solat sebelum maghrib maksudnya, qabliyah maghrib. Tamam. Wal isya'i, minta maaf. Raka'atani ba'da adh-dhuhri wal maghribi, yakni ba'da al-maghrib. Solat 2 rakaat selepas maghrib. Wal isya'i, yakni ba'da al-isya'. Ini 2 rakaat solat sunat isya', yakni ba'diyah. Di sini ada 2 qabliyah, 3 ba'diyah yang afdal. Yakni qabliyah zuhur, qabliyah qabliyah subuh tu paling afdal sekali. Yang kedua qabliyah zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isya'. Ini 10 rakaat. Kata sahibu Safati Zubat,
Sintani qabla subhi wa zuhri kada wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Dua rakaat sebelum subuh, wa zuhri kada, dan juga dua rakaat sebelum zuhur. Wa ba'dahu, yani wa ba'da zuhri, yani salat ba'dih zuhur, wa maghribi, ba'dih maghrib, thumma al-isya, kemudian ba'dih isya. Yang muakkad, yang selalu Nabi laksanakan. Yani wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha, dan Nabi tak tinggalkan walaupun dalam keadaan musafir. Yang kedua, ghairu muakkadah, yani solat rawatib yang ghair muakkadah. Wa hiya allati lam yuwadhib 'alaiha rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tidak berterusan dengan melakukan perkara tersebut. Ada 12 rakaat yang tu. Apa dia? Raka'atani ukhrayani qabla az-zuhri wa ba'daha. Atau ba'dahu. Jadi tambah lagi 2 rakaat. Maksudnya sebelum zuhur, yang takkid, yang muakkad 2 rakaat. 2 rakaat tambah lagi, jadi 4 rakaat lah. Yang 2 rakaat lagi tu ghair muakkadah. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur muakkad. Tambah 2 rakaat lagi. 1 rakaat, 2 rakaat yang ghair muakkadah. Itu yang pertama. Wa arba'u raka'atin qabla al-'asri. 4 rakaat sebelum asar. Ini ghair muakkadah. Wa raka'atani qabla al-maghribi wal 'isya'i. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Sama. Jadi ini antara solat-solat sunat rawatib yang kalau kita laksanakan kesemuanya, ini banyak terdapat kelebihan yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Disebut oleh Nabi kepada orang yang bertanya kepada Nabi SAW dan meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa dia dapat bersama dengan Nabi dalam syurga, maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kamu bantu diri kamu dengan, bantulah aku bagi diri kamu, kata Rasulullah, dengan membanyakkan sujud. Jadi antara tempat membanyakkan sujud adalah salatul rawatib ataupun raghaib. Tamam. Dan solat rawatib ni juga faedahnya jawabirul lil faraid. Dia akan jadi penutup kepada faraid ataupun penampung kepada faraid yang fardu-fardu. Wa tajburul khalala wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraid. Dia akan menampung kekurangan dan kecacatan yang berlaku di dalam solat fardu kita. Jadi kalau ada kekelompangan dalam solat fardu, solat rawatib ni lah akan menjadi, orang panggil apa, penampungnya. Yang kedua, wa yanalu biha al-musalli mahabbatallahi, dan akan mendapatkan bagi orang yang menunaikan solat tadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sehinggalah berterusanlah hamba aku tadi melakukan nawafil, yakni perkara sunat, solat sunat tadi, sehinggalah aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis. Bila waktu, masuknya waktu tersebut rawatib ni, kalau qabliyah ka waqtil faridah. Waktu qabliyah sama macam waktu fardu lah. Masuk waktu fardu sebagai waktu-waktu tersebut, maka masuklah waktu solat qabliyah tadi. Tamam? Jadi bila masuknya dan bila keluarnya, wa yadkhulu waqtaha bidukhuli waqtil faridah wa yakhruju bikhurujihi. Dan habis waktunya dengan habis waktu faridah. Jadi apa maksud habis waktu faridah? Ni kalau qabliyah. Jadi kalau kita habis sembahyang zuhur, santri tak payah jawab. Kalau habis sembahyang zuhur, boleh tak sembahyang qabliyah? Hafiz? Boleh. Habis sembahyang zuhur boleh sembahyang qabliyah. Sebab apa? Sebab masih dalam waktu zuhur. Sebab masih dalam waktu zuhur. Nah, salah ada sebahagian orang faham habis waktu sembahyang zuhur tu, dia tak boleh buat dah qabliyah. Qabliyah dah habis selepas habisnya zuhur. Habis zuhur maksudnya habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Baik, bila masuk ba'diyah pula, yadkhulu waqtaha bi fi'lil faridah.
Masuk solat ba'diyah setelah selesai solat fardu tadi dilaksanakan. Tamam? Wa yakhruju bi khuruji waqtil faridah. Dan habis waktunya dengan habis waktu faridah tadi. Jadi kalau qabliyah zuhur maksudnya boleh dilaksanakan. Kita datang ke masjid. Tengok orang tengah semayang dah. Orang tengah semayang fardu zuhur. Jadi kita pun semayang sekali dengan jemaah. Habis semayang kita bangkit semayang qabliyah. Boleh kerana waktu zuhur masih ada. Boleh niat qabliyah. Dan kemudian boleh niat juga ba'diyah. Tambah lagi 2 rakaat, niat ba'diyah. Kenapa? Karena dah masuk waktu ba'diyah selepas tu. Dah habis dah fardu, kita dah laksanakan solat fardu, maka masuklah waktu untuk ba'diyah. Itu cara dia. Faham tak? Baik. Jadi wa yajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'li al-fariḍah wa takunu adaan. Harus melaksanakan solat qabliyah setelah solat fardu. Wa takuna adaan, dan itu akan jadi solat ada. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'li al-fariḍah. Dan solat ba'diyah tak boleh buat sebelumnya. Tak boleh sebelum daripadanya. Tamam. Baik. Selesai yang tu. Kemudian yang tu kalau dalam kitab-kitab Imam Haddad kata salatul rawatib masyru'at qabla salati wa ba'daha, dah ma'ruf kata dia. Tidak perlu diterangkan. Kerana ni dah memang jadi amalan para ulama dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat rawatib ni jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan dan laksanakan sebaik mungkin. Kalau kita buat yang tu jadi dah berapa rakaat kita sembahyang satu hari? 22 rakaat. Kalau sekali dengan qabliyah dengan ba'diyah yang muakkad dengan ghair muakkad. Muakkadah dengan ghair muakkadah 22 rakaat. Kemudian apa dia? Wa wadhib ala salatil witri wad duha, dan juga muwadhabah dengan menunaikan solat witir dan solat duha. Solat witir dan solat duha. Solat witir berapa rakaat? Di sini disebut dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri dalam risalah Al-Mu'awanah, kata beliau, wa min zalika salatul witri wa hiya salatun thabitatun muakkadatun. Ini salat yang sangat muakkad kerana Nabi buat. Hatta sebahagian ulama berpandangan wajib solat witir, seperti mazhab Imam Abu Hanifah. Wajib, bukan fardu. Kerana mereka bezakan antara wajib dengan fardu. Fardu bagi mereka solat fardu 5 waktu. Dan kalau wajib ni solat yang ditentukan dalilnya dengan bukan qat'i. Wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubiha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Nabi suruh witir, khususnya ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, maksudnya orang yang hafal Quran, lebih-lebih lagi kena witir. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal, esa, dan Allah menyukai perkara yang ganjil, maksudnya. Allah suka dengan perkara yang ganjil. Maka tunaikan witir. Jadi termasuk yuhibbul witra ay yuhibbu salatal witri. Yani Allah suka dengan solat witir. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, yani mesti dilaksanakan. Siapa yang tidak melakukan witir maka dia bukan di kalangan kami, kata Nabi. Wa aktsaruha berapa? 11 raka'ah. 11 raka'atan. 11 rakaat paling banyak. Wa aqallu ma yanbaghi an yaqtasira alaihi 3 rakaat. Jadi paling kurang yang sepatutnya kita ikhtisar dengannya adalah 3 rakaat. 3 rakaat yang betul ikhtisar dengannya. Boleh tak 1 rakaat? Boleh 1 rakaat, tapi la yanbaghi. Jangan kerap sangat dengan 1 rakaat. Dan kurang 3 rakaat. Itu maksudnya. Dan dilakukan perbuatan tadi ataupun solat witir tadi pada akhirul lail.
Liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhirih afdal. Jadi kalau siapa yang mampu dan dia yakin dia boleh bangun pada akhir malam tersebut, maka itu afdal. Itu disebut dalam hadis, qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Nabi suruh jadikan terakhir solat malam kita adalah witir. Dan Nabi sebut juga dalam hadis, la witrana fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi maknanya kalau kita dah tunaikan witir pada waktu solat tahajud, maka waktu kita bangun tahajud, pada waktu tarawih, waktu bangun tahajud tidak perlu lagi witir. Tapi kalau waktu witir kita tidak tahajud, minta maaf. Waktu tarawih kita tidak witir, maka waktu tahajud nanti kita tutup dengan witir. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyam fa fi'luha ba'da salatil 'isya'i aula lah. Kata Imam Haddad sendiri, siapa yang payah adatnya untuk dia bangun pada akhir malam, dia biasanya bangun dah masuk subuh, maka eloklah untuk dia laksanakan solat witir setelah menunaikan solat isyak. Habis solat isyak, tunai 2 rakaat solat ba'da isyak, kemudian solat witir 3 rakaat. Dan juga yang kedua, wad-duha. Solat duha. Solat duha. Wa min zalika salatud duha wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i. Salat duha ni salat yang banyak manfaatnya dan salat yang sangat barakah. Wa aktsaruha samanu raka'atin. Paling banyak berapa rakaat? Hafiz? Samanu raka'atin, 8 rakaat. Itu paling banyak. Wa qila isnata asyrata, dan kata sebahagian pandangan 12 rakaat. Wa aqalluha raka'atan, paling kurang 2 rakaat. Wa afdalu awqatiha an tusalli idza adha an-nahari wa madha qarib min rub'ihi. Jadi kalau paling afdal waktunya kita solat duha ni idza adha an-nahari. Waktu tu dah orang panggil apa, waktu duha betul-betul. Maksudnya orang panggil apa? Waktu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Adha an-nahar wa madha qarib min rub'ihi. Telah berlalu lebih kurang 1/4 daripada waktu tersebut. Jadi bila masuk waktu dia? Kalau kata kita tolak daripada pukul 7.11 contohnya, ataupun 7 suku, sampai ke pukul 12, bukan 12, pukul 1.30 masuk subuh, masuk zuhur ke apa? 1.20, 1.30 lah. Tolak 7 suku, 8 suku, 9 suku, 10 suku, 11 suku, 12 suku, 1 suku, 6 bagi 4. Bagi 4 jadi berapa? 1 jam setengah. Jadi lebih kurang 7 ke 8, lebih kurang 8 suku. 8 suku, 8 setengah, lebih kurang. Rubuk waktu dia. Itu waktu tu afdal sebenarnya. Baik. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzihi min dhalika kullihi rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Tengok. Jadi setiap ni berpagi-pagi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Jadi pagi-pagi setiap di kalangan kita ni ada sedekahnya. Tulang sendi kita ni ada sedekah yang kita perlu laksanakan. Setiap tasbih itu sedekah. Baik. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Nahyun 'anil munkar sedekah. Suruh orang buat baik, suruh orang larang orang buat jahat, sedekah. Dan tu semua boleh diambil tempat dia oleh apa? Rakaatan yarka'uhuma min ad-duha. Buat 2 rakaat solat duha, selesai semua tu.
menyelesaikan kesemua tanggungjawab tersebut. Tamam. Itu kata Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah, dia kata, "Falau lam yarid fi fadli hadhihi as-salati illa hadha al-haditha." Lam yarid fi fadli salati illa hadha al-hadithu as-sahihu la kafar. Kalaulah tidak warid hadis lain dalam bab ini melainkan ini sahaja, sudah memadai bahawa solat duha ni solat yang sangat afdal, solat yang sangat yang sangat dituntut untuk kita laksanakan kerana faedahnya yang besar bagi membebaskan sendi-sendi kita daripada tanggungjawabnya pada pagi tersebut. Tamam. Yang tu solat duha. Kurang-kurang 2 rakaat. Tengok ni daripada awal pagi. Maknanya seorang tadi semuanya dengan as-salah, dengan salat, dengan menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihya'i ma bainal isya'ain, dan menghidupkan di antara 2 isya'. 2 isya' ni apa dia? Maghrib wal isya'. Dipanggil isya'ain, iaitu maghrib dengan isya'. Dia ada 2 gabungan, kadang dia akan sebut dengan satu. Contoh seperti azanain. Azanain maksudnya apa dia? Ma bainal azanain, maksudnya iqamah dengan azan. Maksud iqamat dengan azan dipanggil azanain. Atau dipanggil umarain. Umarain dipanggil kepada siapa? Abu Bakar dengan Umar. Gabungan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dipanggil umarain. Tak panggil bakarain. Dipanggil umarain. Tamam? Qala umarain, siapa dia sebut tu? Siapa yang sebut tadi? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar maksudnya. Jadi cari dalam kamus pula umarain, siapa dia pula. Lagi siapa dia lagi? Kusufain, gabungan antara solat gerhana matahari dengan bulan. Boleh juga dipanggil khusufain, boleh juga dipanggil kusufain. Gabung dua-dua sekali. Ada lagi? Lain? Aswadain. Aswadain apa dia? Al-ma' wa tamr. Air dengan tamar. Gabungan 2 tadi dipanggil aswadain. Ada lagi? Labanan. Apa dia tu? Ada? Oh, tak nak dengar. Ada? Ambil mana tu? Teka-teki mana ni? Qil wa qal. Teka-teki mana yang ambil mana? Teka-teki. Mari tengok kitab tu. Ada kat rumah? Tak. Al-labanan, maksudnya air dengan susu. Jazakumullah. Baik. Lagi? Ada lagi? Ada? Haramain. Haramain dari Makkah dengan Madinah. Baik. Lagi? Apa lagi? Tak ada? Banyak lagi, Itu antara yang disebut Syarimi tadi. Nanti Omai buku tu tengok. Baca pula tu. Labanan. Ingatkan tadi dia sebut 2 susu. Abiyadan. Aku kata lah. Labanan. Dengar labanan. Ya Allah, ya Tuhanku. Labanan. Bila yakin tu. Kata orang bak kata, tak nak dengar ni. Bau abiyadan. Ada baru dengar lah. Aduh. Labanan ni kita pun tak apalah. Tapi orang main buku lah nanti. Dia pun takut. Cari balik. Abiyadan. 2 benda putih. Atau putih bukan labanan. Bawa main buku tu. Tengok. Qil wa qal siapa tulis kitab tu? Boleh tu. Tamam. Bukan dari sini buku tu. Boleh atas. Ada sini kan? Dalam bilik. Qultu wa qala dalam bilik dia. Tak apa. Saya tengok. Tengok jumpa alim lagi. Qultu wa qala. Aduh, sakit. Qultu wa qala.
Ada dua orang. Sahabat saya ni. Tak ada belakang. 1,000 lebih ni sampai ke 2,000. Dan bila 1,000 sampai 2,000 semua 1,000 lebih. 1,001 sampai 2,000. Tak mana? Baik. Nah, cari. Baik. Terus. Ini ihya ma bainal isya'ain. Ini hidupkan antara dua isya', yakni maghrib dengan isya'. Dan berapa rakaat? Nah, ini dipanggil salatu al-awwabin ni panggil. Nah, salatul awwabin yakni sebanyak 20 rakaat. Nah, 20 rakaat ditunaikan. Dan paling ringan, paling pertengahan 6 rakaat. Lepas tu kata Nabi SAW, man salla bainal isya'aini 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang menunaikan antara maghrib dengan isya' 20 rakaat, maka akan Allah bina kepadanya rumah di dalam syurga. Satu rumah dalam syurga. Jadi di sini bermaksud siapa sembahyang 20 rakaat sekali sembahyang, satu rumah dalam syurga. Dan bayangkan kalau setiap hari dia sembahyang, berapa banyak rumah di dalam syurga. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yatakallamu fima bainahunna bi syai'in adalna lahu ibadah 12 sanatan. Sesiapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat, tidak bercakap dia dengan sesuatu pun di antara maghrib tersebut dengan solat tadi, dia terus bangkit sembahyang. Tak ada sembang-sembang dengan orang dengan perkara apa pun, bisyai'in, bisyai'in, apa saja pun. Adalna lahu ibadah 12 sanah. Jadi kami akan berikan pahala kepadanya seperti ibadah 12 tahun. 6 rakaat ni kalau buat 12 tahun, masya-Allah. Jadi antara sunnah ni adalah menghidupkan di antara dua isyak ni. Yang ni dua waktu ni, maghrib dengan isyak, di tengah-tengah tu dihidupkan dengan ibadah. Dan fadilatnya cukup banyak, dan disebutkan bahawa Ahmad ibn Abil Hawari telah berbincang dengan gurunya Sayyidi Syekh Aba Sulaiman rahimahumallahu ta'ala. Tamam. Masya Allah. Kalau depan tu pun dia boleh berlanggar lagi tu. Tu dia tak jalan ke belakang. Kalau jalan belakang, siap-siap depi sampai ke dapur. Baik, jazakumullah. Ni kita baca habis lagi tak ni? Ha? Betul? Jumpa ni tu. Nombor pun dia abang silap. Nombor 600. Dia abang ni 1,000 lebih. Syahri ni. Tapi dia yakin. Nombor 1,000 lebih tak? Oh, cara yakin. Tak ada dalam kalimah dia, tak, saya tengok balik. Nanti dulu. Jangan jawab lagi laju. Jenis yakin macam ni boleh hidup omset. Dia dengan orang omset lebih kurang. Jenis yakin. Benda tak betul lagi, apa? Yakin dulu. Adalah kelas dia tu. Kadang dengan Syekh tanya, yakin lah jawab. Saya tahu yakin betul Syekh kata. Syekh sendiri pun kata, yakin. Betul ke? Ambil mana ni? Betul tak tahu ambil mana. Jenis tu. Baik. Itu tengok. Jadi, Sayyidi Ahmad ibn Abil Hawari bincang dengan gurunya Aba Sulaiman untuk dia berpuasa, sama ada dia nak kena puasa siang ke ataupun dia nak menghidupkan di antara maghrib dengan isyak. Mana satu yang dia kena pilih? Maka kata guru dia, Aba Sulaiman, ijma' bainahuma, gabung dua-dua. Dia tanya kat guru dia, saya nak buat mana satu ni? Nak puasa ke? Nak siang hari ke? Nak sembahyang antara maghrib isyak? Kata guru dia, ijma' bainahuma, gabung dua-dua sekali. Maka kata anak murid ni, la astati', saya tak mampu, kata dia. Li'anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftari fi hadzal waqti. Karena bila aku puasa,
Maka waktu maghrib dengan isyak tu aku akan sibuk dengan iftar. Aku akan makan, jadi masa tu akan ambil pada waktu tu. Faqala lahu, maka kata gurunya, idza lam tastati' an tajma'a bainahuma fada' siyaman nahar. Kalau kamu tidak mampu gabung antara dua-dua perkara tersebut, maka tinggalkan puasa pada siang hari. Wa ahyi ma bainal isya'ain, dan hidupkan di antara dua isyak. Jadi maghrib dengan isyak. Sembahyang waktu tu. Tamam? Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya'i al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Nabi tidaklah masuk ke dalam rumahku selepas isyak al-akhirah, isyak yang akhir, melainkan Nabi menunaikan salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Wa qala alaihi salam, kata Nabi, arba'u raka'atin ba'da al-isya' kamithlihinna min lailatul qadar. Siapa yang sembahyang 4 rakaat setelah isyak, maka dia sama seperti malam Lailatul Qadar. Jadi jangan tinggal ni amalan-amalan yang disebut ni. Seorang murid dengar hadis saja, maka tu akan menerbitkan himmah dia untuk dia beramal. Satu hadis dia dengar, terus dia akan beramal dulu dengan perkara tersebut. Walau sekali seumur hidup dia. Walau sekali seumur hidup. Tapi sekali tak adil lah. Dia tak adil lah muadzabah tu. Jadi yang orang panggil apa sekali ya. Gelak apa Wildan? Tahu dah. Tu antara orang yang akan sekali pun tak apa lah. Yang penting saya beramai. Wildan? Ni tadi Isya'an ni dipanggil, ada lagi dipanggil malawan, dipanggil al-malawan. Malawan apa dia? Al-lail wan nahar. Dipanggil malawan. Mimlau jadi siam lah. Mim, lam, waw, alif, nun. Malawan. Kita tak ada cakap siam apa ni, Wildan? Kita bukan orang kubuk panjang. Dia orang kubuk panjang cakap siam betul ya. Tok Guru Hajilah boleh cakap siam. Jilah Bukit Lada, Tok Guru Hajilah boleh cakap siam. Dia dengar agak dia cakap siam kadang-kadang. Qala al-lail wan nahar. Baik, wama ar-rafidan. Rafidan apa dia? Ad-Dijlah wal Furat. Sungai Dijlah dengan Furat gabung dua tadi dipanggil Rafidan, dipanggil. Wamal jadidan. Al-jadidan apa dia pula? Al-lail wan nahar. Lail wan nahar juga dipanggil jadidan, boleh juga panggil malawan. Ni lurah. Baik, qaryatan. Qaryatan apa pula? Makkah wa Taif. Makkah dengan Taif panggil qaryatan. Tamam? Al-asran. Asran apa dia? Ghadat wal ashi. Pagi dengan petang. Wal misran. Misran apa dia? Kufah dengan Basrah. Jadi bagi dua bandar. Kufah dengan Basrah. Lagi al-hajaran. Hajaran al-zahab wal fiddah. Al-haraman. Makkah dan Madinah. Al-abyadan. Ini al-labanan ni. Al-abyadan. Al-laban wal ma'. Al-ma' apa ni? Al-laban wal ma'. Al-amarran. Amarran ada dua benda yang pahit. Apa dia? Mararatul faqri wa mararatu al-harim. Ini kepahitan fakir dan kepahitan tua. Dua kepahitan. Al-amarran dipanggil. Bardan. Bardan apa dia? Bardul ghina wal afiyah. Jadi juga disebut dalam hadis kata dua solat, iaitu solat fajar dengan solat asar dipanggil bardan. Solat subuh dengan solat fajar. Tadi yang tu saya tak apa nak jelas tu. Apa dia? Bardul ghina wal afiyah tadi. Jadi kesejukan kaya dengan kesejukan mendapatkan afiyah. Tu. Panggil bardan. Dua kesejukan. Yang sejuk dengan sebab kaya, sejuk hati lah, kaya. Dengan juga sejuk kaya disebabkan kerana afiyah, ini kesihatan. Al-aswadan tamr wal ma'. Al-azharan. Azharan apa dia? Asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu wal qamar. Boleh juga dipanggil al-qamaran. Qamaran pun boleh juga dipanggil syams dengan qamar. As-saqalan al-insu wal jin. Ini semua nama ni disebutkan dengan dua, tapi cuma dia tak sebut hak yang masyhur lah. Umaran, Isya'an, tak sebut lah yang masyhur. Bagus kita ni, masya-Allah. Jazakumullah Syahrini.
Kena baca buku tu. Walaupun salah tadi ni, tapi kurangnya baca lah. Baca dan tahu kat mana nak tengok apa ni rujukan tadi. Jazakumullah. Baik, wa kun syadidal hirsi ala imarati ma baina salati subhi ila tulu'. Nah, jadilah orang yang sangat tamak ala imarati ma ba'da salati subhi, untuk memakmurkan waktu setelah salat subuh sampailah terbit matahari. Nah, ni. Macam kita baca dalam Lawaqih Anwar Qudusiyah. Nah, dan kenapa perlu untuk kita mengambil peluang betul-betul dengan waktu setelah solat subuh sampai tulu', wa ma ba'da salatil asri ila al-ghurub, dan waktu setelah solat asar sampailah terbenam matahari. Kenapa dua waktu ni penting? Nanti akan disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fahadhani waqtani syarifani tafidu fihima min Allah Ta'ala al-amdadu ala al-mutawajjihina ilaihi min al-ibadi. Kerana pada dua waktu yang mulia ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imdad, ini bantuan atau pertolongan Allah ke atas hati, ke atas orang-orang yang menghadapkan diri kepadanya daripada kalangan hamba-hambanya. Dua waktu ni jangan dilepaskan peluang. Kita kalau tahu dua waktu, sultan akan bagi duit banyak pada waktu tu. Agak-agak orang buat apa waktu dua tu? Waktu subuh, selepas solat subuh sampai terbit matahari, waktu ni akan dapat seorang 3,000. Asal beratok daripada Al-Ustaz sampai Kondrang. Lepas tu esok ni pakat berkeli pula, pakat nak pergi waktu tu. Kenapa? Nampak depan mata. Ni tiap-tiap pagi ni Allah bagi tiap-tiap pagi. Dan disebut dah dalam hadis. Dan dimaklumkan oleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disaksikan perkara tadi oleh para awliya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tinggal. Kenapa? Kan tak nampak. Rezeki-rezeki macam ni orang tak nampak. Jadi orang abaikan. Sama? Lepas asak pun sama juga. Sultan kata, pas asak mahal lagi, 5,000. 5,000 akan bagi. Beratok sampai ke kulit. Daripada istana anak bukit. Sampai ke kulit. Berkelai semua. Kes apa? Kes kerana nak main awal dulu. Tapi ni Malikul Muluk, raja segala raja, telah bagi jaminan tersebut, tapi ramai yang abaikan. Tak ambil peluang dengan waktu tersebut untuk digunakan dengan sepenuhnya. Para awliya sebab tu waktu ni, waktu selepas subuh sampai tulu', mereka akan sibuk dengan wirid zikir, dan selepas asar mereka akan buat majlis rawah. Rawah asar. Rawah asar ni untuk apa? Untuk baca kitab berkaitan dengan raqaiq, kitab-kitab tasawuf, kitab hadis. Dibaca pada waktu tersebut sampai ghurub, sampai terbenam matahari. Untuk apa? Untuk dapat rezeki maknawi. Itu orang yang melazimi dua waktu ni dengan tu akan dapat dua kelebihan. Rezeki yang berbentuk jasadiyah atau jismaniyah, dan akan dapat rezeki dalam bentuk ruhaniyah, dan akan diberikan oleh Allah dengan ilmu yang melimpah ruh dan barakah. Tamam? Sebab tu kadang-kadang mengajinya tak lama pun, tapi sebab ambil berkat dengan dua waktu ni sungguh-sungguh, Allah Ta'ala bagi barakah dengan umurnya. Allah Ta'ala bagi barakah dengan ilmunya. Dan dia pun boleh khatamkan pelbagai perkara dalam dua waktu ni. Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, kata beliau, sejak daripada hampir berapa puluh tahun, kata beliau hanya membaca beberapa hadis sahaja selepas subuh. Beliau sempat sampai sekarang ni khatamkan ke semua kutubus sunnah. Ke semua kutubus sunnah. Musnad Imam Ahmad 12 jilid khatam. Yang hanya baca lepas subuh saja. Tu bukan panjang pun, 1 jam ya. 1 jam lepas subuh tu, lepas subuh dia akan wirid sampai terbit matahari. Syekh Yusri macam tu. Wirid dia sampai terbit matahari. Terbit matahari baru baca kitab. Baca kitab dalam setengah jam ke 45 minit. Satu je. Hak tu boleh khatam Musnad Imam Ahmad 12 jilid. Bukhari, Sahih Bukhari 4 jilid. Sahih Muslim 4 jilid. Ikut ni lah, ikut cetakan. Kemudian Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Dah berapa dah tu? Muwatta Imam Malik. Lepas tu baca syarah pula. Bukan sunan saja, baca syarahnya sekali. Saya masa jumpa dengan Syekh Yusri, lebih kurang dalam 10 tahun yang dulu, masa mula-mula 10 tahun,
8 tahun yang dulu. Masa saya mula ikut pengajian di Masjid Ashraf di Mukhattam tu, Syekh masa tu tengah baca kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, karangan Syekh Mubarak Kafuri. Masa tu dah jilid yang keberapa dah. Tak lama lepas tu dia tengok khatam. Lajunya masa. Tak sampai setahun khatam dah kitab tu. Tukar kitab baru. Lepas tu baca pula kitab-kitab hadis. Ni dah berulang dah ni. Ni dah masuk ulangan dah. Syekh dah baca dah kitab-kitab lain, dah baca Itqan fi Ulumil Quran. Karangan Imam kata Burhan, baca kitab Burhan Al-Imam Zarkashi. Kemudian baca kitab Riyadhus Salihin. Dah baca kitab-kitab yang dah orang panggil usarah. Orang panggil perahan daripada kitab-kitab yang besar-besar tadi. Tu hanya kenapa? Kerana guna waktu pagi saja. Allah Ta'ala berkati. Kata beliau, kalau kata nak kira balik ni, bila nak baca semua kitab-kitab ni? Kata sempat baca. Itu kata barakah. Sebab tu jangan abaikan waktu dua ini. Dua waktu. Itu para habaib. Kalau kata di Hadramut, sekarang pun sampai di sini, di Malaysia pun dibawa dengan sistem tadi. Selepas asar dibaca kitab. Kita kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, ada sekolah-sekolah, lepas asar bukan baca kitab, lepas asar main bola. Lepas asar waktu main. Itu kerugian besar sebenarnya. Waktu tu kalau main. Itu bila kami nak main, main waktu lain. Main waktu lain, jangan main waktu tu. Bila? Tak tahu, cari pi waktu apa. Yang penting jangan waktu lepas asar. Lepas asar sampai maghrib ni, patutnya ni waktu untuk kita baca kitab. Tamam. Wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatun qawiyatun fi jalbil arzaqil jismaniyah. Dan dalam memakmurkan waktu setelah solat subuh merupakan sebab yang kuat pada meraih rezeki-rezeki bersifat jismani. Ni. Dan wa fi imarati ma ba'da al-'asri qasiyatun qawiyatun li jalbi al-arzaqil qalbiyah. Manakala dalam memakmurkan waktu setelah solat asar merupakan sebab yang kuat bagi meraih rezeki-rezeki yang bersifat ruhaniyah, yakni qalbiyah. Kadzalika jarrabahu arbabul basair minal 'arifin al-akabir. Yang demikian itu telah diuji oleh orang-orang yang mempunyai mata hati, yakni arbabul basair, ini para awliya, minal akabir, daripada kalangan orang-orang arif yang ternama, yang besar, yang besar-besar. Wa fil hadisi, dalam hadis disebut, innal ladzina yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Seorang yang duduk di tempat solat selepas subuh ni, lalu dia berzikir setelah solat subuh, maka dia lebih cepat pada mendapatkan rezeki berbanding orang yang mencari rezeki di setiap penjuru bumi. A'ni yusafiru fiha li talabil arzaq. Jadi makna yadribu fil afaq, maksudnya dia yusafiru fiha li talabil arzaq. Jadi orang yang duduk selepas subuh di tempat musallanya, di tempat sembahyang dia tadi, berwirid, berzikir sampailah terbit matahari, maka itu akan lebih cepat dapat rezeki dibandingkan dengan orang yang lepas subuh tadi terus keluar untuk nak mendapatkan rezeki. Dan ini lebih lagi mujarrab dilakukan. Kalau orang kerja di Kuala Lumpur apa semua tadi, jenis kalau kata tak keluar awal daripada rumah ni, jam tengah jalan, jadi sampai kerja lambat, jadi macam mana nak buat? Jangan lepas dengan wirid. Bangun daripada tempat. Tapi ni dalam hadis ni sebut musallahu. Tempat musalla. Jadi macam mana dia nak buat kalau kata dia nak ni? Keluar awal pergi tempat kerja. Lagi awal daripada waktu yang biasa. Pergi awal tempat kerja tu, semayang di tempat kerja tu. Tu boleh duduk lama musalla. Boleh duduk lama di musalla tadi. Itu payah. Memang payah. Buat macam mana? Kalau nak dapatkan rezeki tersebut. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak mampu yang tu pun, jangan ditinggalkan juga wirid tadi. Maksudnya bangun, daripada bangun tu pun kita dah berwirid. Dan jangan bangun lagi mana tidak selesai Allahumma ajirni minan nar. Kalaupun kita tak mampu untuk nak buat semuanya, kurang-kurangnya jangan tinggal Allahumma inni ala dzikri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas solat tu bagi salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali baca. Kemudian astaghfirullah 10 kali, paling kurang 3 kali.
Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul mulk, apa dia? Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan sirah yang berbagai. Itu baca 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni 7 kali. Kemudian Allahumma antas salam, bawa bangkit. Macam tu. Ya. Bawa bangkit untuk kita nak urusan kita yang lain. Jangan bangkit lagi tak Allahumma antas salam. Sebab tu kita tentang Allahumma antas salam tu, imam dia akan pusing. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma antas salam, masa pusing. Allahumma antas salam tu pusing waktu tu. Pusing kepada makmum. Waktu tu seolah imam dah bagi isyarat bagi makmum kalau yang ada urusan boleh bangun pada waktu tu untuk urusan dia. Tak ada masalah. Kurang hak tu, jangan tinggal. InsyaAllah diberi keberkatan. Kalau boleh sambil-sambil duduk pakai baju, sambil-sambil duduk pakai kasut, sambil duduk naik kereta tu, teruskan lagi wirid zikir, baca selawat. Dan seumpamanya, maka moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau kata diamalkan benda-benda macam ni, kan, hati jadi tenang, kerja kita pun jadi tenang. Ni orang panggil apa? Jadi hidup tak tenang, atau asyik fikir dengan perkara-perkara yang tak perlu dia fikir. Urusan rezeki sebenarnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh awliya dan juga Nabi SAW sebut sendiri. Ini kita menyebutkan dengan urusan yang telah dijanjikan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjamin rezeki setiap kita, dari jamin oleh Allah Taala. Tamam. Yang tidak dijamin kepada kita ni, kita tak pasti itu apa dia. Di mana kita? Syurga akan ke neraka. Tu yang tidak pasti. Allah Ta'ala dah tahu bab tu, ya, Maha mengetahui. Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Cuma kita ni yang tak pasti benda tu. Tu kita boleh ringan dengan bab tu. Tapi kita bersibuk dengan perkara yang dah dijamin oleh Allah Ta'ala, iaitu dengan rezeki. Urusan rezeki Allah Ta'ala dah jamin dah. Soalan? Faslun. Fasal yang seterusnya, fasal yang ke-9. Faslun fil hassi ala mulazamati zikri wat tafakkuri. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, jika diqada solat subuh waktu solat tarawih boleh tak? Tapi tak qunut. Boleh, tak ada masalah. Qunut sunat. Dan kalau tak buat qunut, sujud sahwi. Sujud sahwi lepas tu. Sujud sahwi. Habis apa ni solat subuh tu, solat subuh qada tadi 2 rakaat tu, sujud sahwi. Tak ada abang korang sujud tadi tak baca qunut. Tak ada. Orang boleh macam-macam orang kata, mungkin dia sujud sebab mungkin pada dia tak baca apa-apa ke. Sujud sahwi. Ada lagi? Soalan tak tisu. Apakah yang dimaksudkan dengan apa tu? Suluk batin. Sulit batin. Suluk batin. Suluk batin. Oh, ya betul. Bawah tu Islam. Boleh tolong pinjamkan phone Ustaz Soleh? Apakah yang dimaksudkan dengan suluk batin? Suluk batin. Ya, suluk ni memang untuk batin pun. Suluk kita memang untuk batin. Ada 2 istilah yang kalau diguna oleh para ulama, disebut oleh Sayyidi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya, apa dia tajuk kitab dia? Oh, internet tak ada apa lah. Ada kitab ni. Kitab An-Nafais Al-Uluwiyah fi Masail As-Sufiyah. Dalam ni ada yang disebut beza di antara uzlah dengan khulwah. Jadi suluk batin ni lebih kepada khulwah maksudnya.
Suluk batin lebih kepada khulwah. Karena uzlah lebih umum daripada khulwah. Khulwah lebih khusus daripada uzlah. Khulwah lebih khusus daripada uzlah. Tengok dibaca ni, saya baca sikit yang Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebut. Kitab-kitab Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kita baca kesemuanya, maka akan menjawab balik semua kitab-kitab beliau yang lain. Maksudnya jadi dalam kitab ni disyarahkan dalam kitab sekian. Dalam kitab ni disyarahkan dalam kitab sekian. Macam tu. Jalan. Mana? Tak apa. Cuma yang secara umumnya disebut oleh Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masalah berkaitan dengan suluk ni, berkaitan dengan khulwah dengan uzlah ni. Uzlah boleh jadi kerana untuk mengelakkan daripada kejahatan orang kepada kita ataupun kejahatan kita kepada orang. Dia lebih kepada berbentuk jismani umumnya. Hatta termasuk juga boleh dipanggil juga dengan uzlah tadi, dengan uzlah batin kita. Dipanggil suluk batin tu juga boleh juga panggil. Tapi kalau khulwah dia lebih khusus. Khulwah hanya semata-mata untuk tafakkur. Khulwah semata-mata untuk kita menyendiri bagi mengoreksi diri kita. Dengan wirid, dengan zikirnya yang telah diberikan oleh Syekh Murabbi. Kalau uzlah tidak perlu dengan bimbingan. Uzlah boleh seorang tu duduk seorang-seorang di rumah dia beruzlah. Maksudnya dia tidak mau menyebabkan orang kejahatan orang terkena kepada dia ataupun fitnah pada waktu tersebut, ataupun dia tidak mau kejahatan bagi diri dia terkena pada orang lain, maka dia beruzlah. Tapi kalau suluk dengan makna khulwah dia mesti kena bimbingan daripada Syekh Murabbi. Jadi guru Murabbi tadi yang akan memberikan kepada murid tersebut dengan wiridnya yang tertentu yang dia kena selesaikan, dan dia ada waktu dia. Kalau uzlah dia panjang masa dia, bila-bila pun boleh. Tapi kalau khulwah dia ada waktu dia. Dia ada khulwah yang masyhur 40 hari. Dipanggil Al-Arba'iniyah dipanggil. Arba'iniyah itu 40 hari. 40 hari duduk dalam suluk tadi. Dalam bilik suluk tu. Dan disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Al-Arba'iniyah ni kadang-kadang duduk dalam suluk tadi ni, tengok di dalam ni disebut tentang suluk Arba'iniyah ni. Ada yang tidak keluar dalam masa seminggu, baru sekali keluar. Seminggu sekali dia keluar daripada khulwat dia. Sebab dia hanya makan makanan yang sangat biasa. Makanan yang biasa seperti fustuk, kacang-kacang. Ataupun dia makan, kalau di Mesir tu dia ada jenis dipanggil usyashah, apa tak ingat saya. Tu dia letak dalam bekah. Dalam tu ada buah aprikot. Kemudian ada kacang kuda. Tu ada kacang cerdik. Kadang-kadang orang duk jual beli tu. Kalau di Mekah dia buat satu bekah bulat tu. Dalam tu ada portion-portion dia bagi tu. Kacang-kacang. Tu je disiapkan dalam bilik dia. Dalam bilik suluk dia, tu je ada kat sebelah dia. Jadi kalau lapaknya ambil tu makan. Kalau lapaknya ambil pula kacang kuda ni, pepak. Tu akan masuk tandas seminggu sekali. Dia takkan berak. Boleh buat yang tu, insya-Allah keluar jadi Tok Wali. Keluar kot tingkat. Ini ada dalam ni disebut. Ni tengok dia kata. Yata fal khulwah yata awwaluha az-zikru wa saniha huwa al-fikru. Ini khulwah. Awalnya zikir, keduanya fikir. Ini nanti akan Syekh sebut dalam ni fasal yang ke-9. Kita baca dulu ni. Sekali baca ni faham tu insya-Allah. Awalnya zikir, keduanya fikir. Ni khulwah, sebab tu khulwah dia lebih khusus daripada uzlah. Ni Sidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad tambihkan lagi perkara tersebut. Penting untuk beza antara uzlah dengan khulwah. Kadang-kadang kita tak boleh nak beza. Kita ingat uzlah tu khulwah tu uzlah. Tak. Uzlah khulwah. Tapi bukan semua khulwah uzlah. Betul? Jadi nisbah antara uzlah dengan khulwah, nisbah apa? Syarimi? Umum wa khusus mutlak.
Tamam? Kullu uzlatin kullu khulwatin uzlah. Betul? Walaysa kullu minta maaf. Kullu uzlatin khulwah. Tamam? La. Kullu khulwatin uzlah. Mana umum kan? Kullu khulwatin uzlah. Walaysa kullu khulwatin walaysa kullu uzlatin khulwah. Jadi kullu khulwatin uzlah. Betul kan? Setiap khulwah tu uzlah lah. Tapi tak semua uzlah tu khulwah. Itu. Jadi fatafkiru fi zatillah isyrakun. Jadi ada pula benda-benda yang boleh kita fikir. Nanti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga ada syarahkan benda tersebut. Benda apa yang boleh kita fikir? Nak fikir apa waktu ketika khulwah? Sekali akan kita baca lagi. Baik. Kemudian dia kata yahdusu zalika kulluhu. Ni panjang ni, saya dah pendekkan ni. Sebab dia ada ringkasan sikit daripada ni. Baik, tak apa. Kemudian dia akan pakai pakaian yang warna putih katanya. Duduk dalam khulwah tu pakai baju putih. Wa yatatahhar. Dan juga membersihkan diri dia. Tamam? Dan kemudian wa yaqta' ala iqahu bid dunya, memutuskan hubungan dia dengan dunia. Kemudian ada di kalangan mereka yang berpuasa. Wa fi siyami musa'adatun kabiratun lirruh fi taraqi. Jadi kalau puasa tu dia akan membantu untuk, ini bantuan yang besar untuk ruh tadi meningkat, jadi kuat. Dia tak keluar. Wala ya'kuluna ma kharaja min ruh, dan dia tidak makan sesuatu yang kharaja min ruh, yang keluar daripada ruh. Jadi makan benda apa yang keluar daripada ruh tak makan. Contoh telur. Telur keluar daripada apa? Daripada ayam. Ayam ada ruh, jadi telur tak makan. Wala makana fihi ruh, dan tak makan juga benda yang ada ruh. Contohnya ayam sembelih lah, tak makan ayam. Lembu, kambing tak makan. Daging-daging tak makan. Faham? Wa ka'anna ar-ruha tu'attil ba'da tarqihi. Karena kadang-kadang ruh daripada yang lain boleh menyebabkan terganggu peningkatan ruhnya sendiri. Lepas tu dia tidak makan benda-benda yang ada ruh, ataupun yang keluar daripada yang ada ruh. Wa in kana sayaudu ilaiha ba'da dhalik. Walakin fi hadhihi al-40, pada 40 hari ini, dalam masa 40 hari ini, yuhawilu al-insanu an yuhayyi'a nafsahu min kulli jihatin fayamtani'una amma fihi ruh wa amma kharaja min ruh illa nabatil ardi. Dia hanya makan makanan daripada tumbuhan saja. Walidzalika kana al-awliya'ul qudama akluhum huwal yamish. Yamish ni yang disebutkan tadi. Yamish tu yang saya sebut tadi ni. Yang jenis makanan yang diletakkan dalam satu hidangan tu. Zabib. Zabib juga ada dalam tu. Kaju, luz, juz. Kaju apa dia? Kaju. Al-kaju. Bukan keju. Kaju. Ni kaju. Kacang gajus. Panggil gaju. Kaju tu kacang gajus. Gajus tu. Cashew dipanggil. Kaju. Makan kaju. Makan luz. Luz apa dia? Almond. Tu luz. Juz. Sama lah. Dia punya jenis bijirin semua. Jenis kacang-kacang. Tu jadi makan. Yada'unahu fi ilbah. Letak dalam satu bekah. Wa ya'khuduna suffatan fil yawm. Jadi ambil lah sikit sehari untuk dia makan. Faham? Wa subhanallah, hadha an-naw' min at-ta'am 'ali as-sa'rati jiddan. Makanan ni memang mahal. Betul tak? Makanan ni sungguh. Kita tengok balik kacang-kacang ni semua mahal-mahal ni. Ada pernah tengok kacang pine? Kacang pine. Tu antara kacang yang mahal sungguh. Mahal sungguh-sungguh. Saya pergi ke madrasah Saulatiyah di Makkah, tempat mengaji para guru kita
para alim ulama yang balik ke tanah Melayu ni banyak yang mengaji di Salatiyah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya pergi ke Salatiyah, pergi dengan guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Jadi dia bawa kami masuk ke panggil apa? Pergi lawat setiap kelas, tengok macam mana pengajian-pengajian dia dengan guru-guru di Salatiyah. Sampai sekarang masih ada lagi. Dan Salatiyah kata apa ni, Raja Saudi sendiri sebut, kata ni Azhar di Makkah dia bagi. Al-Azhar di Makkah. Jadi bila dah habis tu ada seorang syekh ni mai. Dia pakai baju hak jenis macam saya pakai sebelum ni, pakai baju luar tu, vest tu. Vest apa ni? Vest apa ni? Pasu kan? Vest ke vas? Vest. Pakai baju tu lah. Dalam poket dia bawa keluar. Dia bawa keluar kacang pine tu. Dia bawa satu plastik ada 15 biji ya kacang tu. Ke 20 biji kacang tu. Kacang putih. 20 biji. Lepas tu dia bawa keluar, dia bagi dua. Saya satu, Syekh Ahmad satu. Tengok Syekh ni duk makan kacang tu. Duk jalan-jalan makan kacang tu. Dalam kelas pun, sambil-sambil duk mengajak, kacang tu dia pepok. Saya pun balik tengok, oh, kacang ni bagi 15 biji, 20 biji. Sikitnya. Balik Mesir pergi ke kedai, tengok kacang tu di kedai. Saya try lah, oh, sedap kacang tu kata, memang sedap. 20 tu kira makan jadi tak puas. Jadi saya pun balik Mesir cari kedai. Pergi tengok kacang tu dia. Kilo sampai dekat 7-800. Kan? Kilo saja dekat 7-800 harga dia. Tu patut dia bagi 20 biji ya. 20 biji tu pun dah masya-Allah dah tu. Ini Ali sa'arat jiddan, kata Syekh Ali. Makanan-makanan ni semua jenis mahal-mahal. Al-mi'ah gram min kulli wahid usawi 900. Ini bukan tadi saya sebut 100 kan. Ni 100 gram saja kadang-kadang boleh sampai kepada harga 900. Ini. Yani huwa ya'khudh ghurfatayn fil yawm fa yakfi. Jadi kadang-kadang dia cukup untuk ambil apa? Ambil 2 biji, 3 biji, 4 biji je untuk sehari. Dan sudah memadai. Hadha yusa'idu ala umurin ukhra kathirah. Wa yaktafuna bil ma' wa bit tamri wa bi hadhihi an-nabatat. Jadi orang yang duduk dalam arba'in 40 hari ni, maka mereka akan cukup dengan minum air, makan tamar dan juga makan buah-buah macam ni. Ni biji-biji ni. Bal ba'duhum, sebahagian lagi para sufi yang ketika masuk khulwah, zada ala dhalika alla ya'kul mimma massathu an-nar. Mereka tambah lagi, ada benda yang tak boleh makan. Iaitu seperti apa? Makanan yang disentuh dengan api. Wa ala dhalik fala ya'kul khubz. Dia nasi tak boleh makan sebab dia kena dengan api. Nasi masak dengan api. Ada orang masak nasi dengan salji, mana ada. Mamasatuhun nar, maksudnya apa-apa saja. Hatta kalau kata halwa maksud yang dimasak dengan api tak boleh makan. Madu boleh, kalau dia tak dikenal dengan api. Tapi kalau manisan kena api tak boleh. Dia murtabak lagi tak boleh lah. Sambosa karipak ke, apakah semua yang dia masak tak boleh makan hal itu. Jadi makan ni makanan yang tak dimasak. Hatta tak boleh makan roti. Kerana roti dimasak dengan api. Lianna al-qubza massatuhu an-nar wa la ya'kul at-tabikh walau kana nabatan. Dan dia tak akan makan benda yang dimasak walaupun tumbuhan. At-tabikh, masak je tak boleh makan, hatta tumbuhan sekalipun. Masak sup sayur tak boleh makan kerana dia masak. Hak tu ada tambahan lagi, ada yang ni. Ada yang di kalangan awliya yang letak syarat tu. Jadi kena makan fustuk lah. Makan kacang-kacang tu lah. Tu kalau kacang tu kan goreng juga dengan api. Tak boleh. Kena makan elemen yang tak goreng lagi tu. Elemen mentah. Pepok elemen tu. Makan. Ayak masak tak boleh. Kalau ikutnya ayak masak tak boleh. Kena minum ayak mineral lah. Dan kemudian apa dia? Fala yatabaqqa fi nihayah illa hadhihi al-yamisha. Tak akan ada melainkan yamisha tadi je. Itulah. Luz, juz, kaju, lagi ada lagi zabib, tamr. Itu semua tu je yang akan ada. Fatazhab, dan kemudian kata ya'khuz minha wa ya'kul wa hadha akluhu alladhi ya'ishu alayhi 40 yawman. Inilah makanan dia 40 hari. Dia kena makan tu 40 hari. Boleh masuk suluk. Ini.
fatazhab katsirun min adwa'il jasad. Maka dalam 40 hari ini akan hilang banyak penyakit dalam tubuh. Wala yahtaj ila an yazhaba ila al-khala' wa dawratil miyah illa marratan fil usbu'. Dan kata Syekh Ali ni tak perlu untuk pergi ke dalam 40 hari ni, tak perlu untuk dia nak pergi ke tandas, tak perlu untuk dia nak pergi ke dawratil miyah untuk nak buang air, melainkan sekali sahaja seminggu. Sekali je seminggu. Wa ba'duhum marratan fi syahri. Sebahagian lagi sekali saja sebulan. Dalam masa sebulan tu baru sekali pergi tandas. Kenapa? Kerana tak nak makan apa. Wa ba'duhum marratan fil arba'ina yawman. Dan ada juga di kalangan mereka yang masuk suluk ni, masuk khulwah ni, keluar khulwah lepas 40 hari tu baru masuk tandas. Baik mandi lain. Mandi lain. Mandi bukannya berak kencing. Dia mandi. Sebab dia kena yatatahhar. Setiap hari dia kena mandi, dia kena berwuduk, dia kena apa semua sekali, dia kena tu tak apa. Cuma tak masuk jamban berak. Tak masuk jamban untuk kencing. Tak apa. Bila minum air tak kata kencing. Boleh jadi. Fayuhafidhu ala wudu'ihi aidan alladhi huwa harisun an yuhafidha alaihi wa kana hadha haluhum. Ini keadaan mereka. Dan ini yadkhuluna fi dzikri wa dzikru bahrun. Dan mereka masuk dalam zikir pada waktu itu. Dan zikir ni bahar, lautan. Wa yadkhuluna fil fikri wal fikru bahrun. Dan mereka masuk dalam fikir, dan fikir juga adalah bahar, lautan. Wa maratibul wujud hadhihi law takallamna fiha la nantahi. Kerana maratibul wujud, kata Imam Jili, kata Syekh Ali Jummah, ada 40 martabat. Maratibul wujud ada 40 martabat. Dan Imam Jili tafsirkan setiap maratib tersebut. Dan bila diterang tu yang dimaksudkan dengan arba'iniyin, 40 hari tu. Kerana untuk nak melepasi 40 wujud tu. Jadi apa ni, wa wasalu minha fil kutub ila 40 martabah ila annaha tatakathar li anna hadhihi al 40 unwan kullu unwan minha tahtahu anawin kathirah. 40 tu 40 bab. Satu bab pula pecah lagi banyak bab. Jadi bukan 40 saja sebenarnya, berlambak-lambak. Sampai mungkin sampai kepada 400 bab. Dan mungkin sampai kepada 4000 bab. Dan mungkin sampai kepada lebih daripada itu. Itu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kata kana yuftahu ala man yadkhulul khulwah. Dan dibukakan oleh orang yang masuk khulwat ni. Allah akan bukakan pintu hatinya. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, yang kita baca kitab dia tiap petang tu, Lawaqih Anwar, kata beliau, daqaltul qulwata fafataha alayya fafutiha alayya 124,000 ilmin fi yaumin. Aku masuk dalam khulwah dan Allah bukakan kepada aku 124,000 ilmu dalam masa satu hari. Diberi pembukaan. Tahu 124,000 ilmu. Tu dia. Apa dia ilmu dia? Mana kitab tu? Kitab Ustaz tu mana? Ustaz tak situ tu. Tu. Warna hijau tu. Nombor 2. Tu. هذا الفتح قلنا قبل ذلك إنه لا يعتبر إلا إذا علمنا مزيد أدب مع الله. Jadi fathun di sini pembukaan dalam ilmu, contoh ilmu kimia dibuka dalam waktu tu. Dia dapat pengetahuan ilmu kimia. Allah tak semua pun seperti ahli kimia. Orang dia tahu juga apa yang ahli kimia tahu. Tapi la ya'tabir hadha. Jangan duk i'tibar dengan perkara tersebut. Dan al-multafit la yasil. Kaedah asalnya al-multafit la yasil. Kalau dia berpaling pada waktu tu dengan melihat pada ilmu tersebut yang dia dapat pada hari pertama, pada khulwah dia tadi, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Dia jangan berpaling dengan perkara tu. Dia nak tuju kepada siapa ni? Kepada Allah. Jadi kalau dia tengok, dapat tahu dah benda ni. Jadi dia duk syagal dengan benda tu. Akhirnya dia hanya berada dalam alamil mulk. Kata Maulana Syekh Ali. Dia akan masih berada di alamil mulk. Dia tak akan naik kepada alam malakut. Tak akan naik peringkat. Itu semua perlu kepada bimbingan guru. Tamam? Sebab tu di sini kata, wa fil qulwah hadatha lahum inkishaful kainat wa tasbihiha. Dan waktu ni akan berlaku inkishaful kainat wa tasbihuha. Akan berlaku pada waktu tu. Mungkin waktu khulwat kita akan dengar bunyi tasbihnya akuan. Tiang tasbih. Tasbih tu sendiri tasbih. Batu-batu tasbih. Mungkin berlaku waktu tu. Wa fil qulwa hadatha ma asmauhu bi sujudil qalb, dibagi.
Dan dalam khulwah juga kadang berlaku sujudul qalb. Tadi suluk batin kan dia panggil. Dan ini sujudul qalb. Sujud qalbi dia, jantung dia. Wa sujudul zahiri ma'ruf. Sujud zahiri kita ma'ruf, dia letak dahi di bawah. Sujudul qalbi macam mana pula? Annal insan yanhattu min uluwi ila al-ard wa yaj'al jabhatahu 'ala al-ard. Walakin kaifa yasjudul qalb? Macam mana sujudnya qalbu tadi? Qalu hiya halatun idza sajada al-qalbu la yaqumu minha abadan. Sujudul qalbi ni kalau dia sujud, dia tak akan bangkit dah lama-lama. Hati itu akan sujud sentiasa. Yadhillu sajidan hakadha ila an yalqa Allah. Dia akan sentiasa sujud sehingga bertemu dengan Allah. Yang ini dipanggil oleh ahlullah dengan maqamul ali wa sujudul qalbi lillah. Ini kalau bagi dalam kitab-kitab tasawuf dipanggil hada maqamul ali. Maqam yang tertinggi, maksudnya sujudul qalb lillahi ta'ala. Sujud jantung hati dia kepada Allah. Dan dalam qulwah, بسبب هذا اليقين الذي يحدث فيها هو سجود القلب لله وسجود القلب لله ليست له عبارة باللغات يعبر بها عنه يعني لا يدرك حقيقته إلا من جربه. Jadi sujud qalb tak boleh dicerita dengan bahasa. Nak cerita dengan bahasa tak boleh. Karena dia tajribah. Dia akan dilalui oleh orang yang melalui jalan tersebut. Sebab tu tak ada kitab yang menjelaskan secara terperinci tentang masalah tersebut, melainkan orang tadi melalui jalan tadi. Itu maksud sujudul qalb. Nampak? Ni tengok ni antara ilmunya para awliya yang diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ilmu dia saja ni. Ni ada disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam ni hampir 100 muka surat lebih dia cerita pasal ilmu tu saja. Ni. Sampai sini. Ni, terbaik ni ilmu saja. Nama saja ilmu. Nama ilmu saja bukan nama saja ilmu. Nama ilmu saja. Nah, ni bukan dia terang pasal ilmu tu lagi. Nama, contoh ilmu apa dia yang disebut dalam ni? Contohnya ilmu asrar ar-ruhaniyat. Ilmu rahsia kerohanian. Ilmu nur dengan dia. Ilmu cahaya dengan dia. Nur syams, diaul qamar. Ilmu al-barq wa syu'a. Ilmu kilat. Nah, tentang kilat dan juga cahaya. Ilmu kulli zi jismin mustanir. Ilmu setiap jisim asim yang bercahaya asim. Ilmu kamal wan naqs fil ma'din wan nabat. Ilmu kesempurnaan dan kekurangan pada ma'din, pada mineral, benda-benda mineral dan juga nabat, tumbuh-tumbuhan. Ilmu sa'adah wa syaqawah. Ilmu bahagia dan ilmu kecelakaan. Ilmu khawasil asma, ilmu nama-nama dan khususiat nama-nama. Ilmu tadbiril mulk, tadbirul mulk wa siyasatuhu. Tatribul juyush wal qital wa makaidil hurub. Ilmu peperangan. Dapat juga waktu tu. Ilmu awham wa ilham wal wahyi wal amr. Ilmu nawamis wa makarimil akhlaq. Ilmu khurubati wa qabulil a'mal. Ilmu al-wujdi والشوق والعشق في اصطلاحهم. علم الغامضات المسائل. علم النظر. علم الرياضة. علم الطبيعة. علم تأثير العلم الإلهي بعلاج الصحيح بعلام الصحيح. علم الميزان. علم الأنوار. علم السباحات الوجهية. علم المشاهدة. علم الفناء. علم تسخير الأرواح. علم استنزال الروحانيين العالية. علم الحركة. علم إبليس. علم إبليس pun ada. Iblis ada ilmu. Ilmu Iblis tu pun ada dekat orang tu. Jadi boleh tahu makaid Iblis. Iblis nak tipu daya tak boleh. Sebab semua ilmu Iblis tu ada kat dia. Sudah. Ilmu mujahadah, ilmu hasyri wan nashri, ilmu mawazin. Ni baru sikit ni. Ni terbaik ni ilmu. Nak cerita nak baca. Nama-nama ilmu saja ni disebut ni. Kalau hak ni pun kita tak tahu. Nama ilmu tu pun kita tak pernah dengar. Kita dengar ilmu nahwu, ilmu saraf, balaghah, badi', bayan, ma'ani. Kan? Kemudian kita dengar ilmu usuluddin. Kemudian kita dengar ilmu ni. Dan ilmu ni bukan tak wajib diketahui tentang ilmu ni. Kerana ni Allah Ta'ala bagi anugerah kepada siapa yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita pun bukan dapat benda tu. Kita pun baca hak yang ulama' dapat je. Tamam? Kalau hak tu pun kita tak pernah dengar. Macam mana kita boleh rak seorang wali? Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencapai martabat tersebut. Dan kita rak dia seolah macam dia tak tahu apa. Hak ni yang berlaku pada zaman ni. Zaman biadab. Dia tak ada benda yang ada pada alim tersebut. Kemudian ada wali tersebut. Kemudian dia masuk menceroboh dan menganggap bahawa orang tadi seolah macam tak tahu macam dia tahu.
Ajaib zaman dah. Ini zaman biadab. Zaman biadab ni bahaya. Orang yang biadab ni dia tak akan diselamatkan kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa tersebut. Kerana memusuhi para wali Allah Taala ni adalah berat. Dan kemudian disebut oleh Syekh lagi dalam bab yang seterusnya. Ni kita baca. Ni dalam ni macam-macam, masya-Allah tabarakallah. Ada sekali dengan asrar kenapa kita pakai baju putih. Atau pakai baju putih, kenapa pakai baju putih? Dan dituntut kepada al-murid, kepada murid ni untuk berpakaian putih. Baik. والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله. Tamam? Ini kena mulazamah dengan zikrullah. Ada muka surat ni benar. Sama. Itu kita melazimi dengan zikrullah. والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. Dan amalan yang menjadi dasar dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengerjakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan adalah mulazamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan kepada Allah, iaitu dengan mulazamatu zikri lillah. Bila sebut zikri lillah, maksudnya bukan zikr li ghairillah. Jadi jangan zikir kerana sebab lain. Itu saya sebut ni bukan zikrullah saja, zikr lillahi subhanahu wa ta'ala. Tu tengok tanbih daripada al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mulazamatu az-zikri lillah. Kalau ada orang zikir, contoh dia kata dia zikir kerana ada cukup bilangan sekian, dia akan dapat sekian. La, hadza laisa lillah. Itu masih lagi kerana yang lain. Jadi mulazamah zikri lillah maknanya ditumpukan zikir tadi kerana Allah, walau dia tidak tahu sekalipun apa faedah daripada zikir tadi. Kerana bila zikir maksudnya sudah tentu faedah. Faedah dia apa dia? Usul ila Allah. Sampai kepada Allah. Jadi dia tak akan tanya ni, kalau saya zikir ni tiga kali ini dapat apa? Ada ramai orang suka tanya macam tu. Kita kata ni beramai dengan wirid ni. Amalkan dengan zikir ni. Amalkan dengan solawat ni. Jadi dia tanya, apa kelebihan dia? Kelebihan dia solawat tu. Itu kan. Tapi kalau cuba habaq tu tengok. Kelebihan dia kamu boleh zikir kalau macam ni. Itu tak apa. Tapi kalau kelebihan dia, siapa baca ni 3 kali, kaya tu esok. Allah, dia pulun tu. Tu maksudnya dia masih lagi hadzun nafs. Masih kerana nafsu lagi sebenarnya, bukan kerana zikir. Itu Syekh sebut sini mulazamatu zikri lillah. Tak ada kerana sebab lain. Kerana Allah maqsudul kul. Allah maqsudul kul. Allah adalah maksud daripada semua pihak. Dan orang yang berzikir bukan kerana Allah tadi, maksudnya tidak ditumpukan kerana semata-mata kerana Allah, maka zikir dia tadi akan jadi kerana benda lain, maka al-multafit la yasil. Orang yang berpaling tidak akan sampai. Jadi kalau dia zikir beribu kali pun, kalau ini tak akan sampai dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana dia hanya zikir pada lidahnya saja, tidak masuk ke hatinya. Boleh? Baik. Jadi ini wirid-wirid yang kena dia laksanakan. Wa zikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkari wa samaratiha al-batinati wal-zahirati huwa qawlu la ilaha illallah. Wa huwa zikrul ladzi yu'maru bimulazamatihi ahlul bidayati wa yarji'u ilaiha ahlul nihayati. Lepas tu kita ni nafsu ada 7 peringkat kan yang disebut. Itu kata di sini, dan zikir itu yang menghimpunkan sekalian makna zikir-zikir. Dan zikir yang menghasilkan faedah-faedah zahir dan batin adalah mengucapkan la ilaha illallah. Adalah zikir yang diperintahkan kepada ahli bidayah, yakni orang yang baru memulai perjalanan sebagai seorang salik,
agar sentiasa dilakukannya, dan kepada zikir inilah kembali ahli nihayah, yakni orang yang telah sampai ke maqam benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau perhatian ada awliya, para awliya sebut, dan Syekh Ali sebut dalam bahasa yang mudah, kata beliau, tariqul bidayah ni, pada perjalanan permulaan, dia akan bermula dengan suatu yang susah, kemudian di mai waktu khawas dia akan dapat kelebihan, dan waktu khawasil khawas dia akan kembali balik macam seperti bidayah. Nampak macam biasa balik. Sebab tu kurang bagi khawasil khawas diperlihatkan kepada mereka karamat. Macam jadi macam orang biasa. Sebab tu kita bila faham yang tu, baru kita akan faham. Kalau orang tanya kenapa para sahabat kurang karamat yang ada pada mereka dibandingkan dengan yang datang setelah mereka, di kalangan para tabi'in dan juga tabi'in dan seterusnya. Para sahabat kurang. Kita tengok. Sahabat terkenal mereka dengan jihad. Ya, ramai sahabat yang ada karamatnya masing-masing. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ma'ruf benda tu. Tapi nak dibandingkan dengan ramainya para awliya setelah tu dengan karamat yang diceritakan dalam kitab-kitab para ulama, lebih banyak yang datang setelah tu. Satu jawapan kata ulama, kerana zaman sahabat iman mereka kuat sehingga tidak perlu kepada amrun khariqul lil adah. Tak perlu lagi kepada perkara mencari adat, kerana kuatnya iman mereka. Zaman setelah itu iman semakin lemah. Maka diberi oleh Allah kepada para awliya-Nya dengan karamat untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umat pada zaman tersebut tentang kebenaran agama tadi. Dan juga menguatkan iman mereka dengan bahawa ajaran ini ajaran yang diambil daripada Nabi SAW. Tujuannya. Para sahabat tak perlu dengan benda tu. Dan juga kita faham daripada apa yang dibincang oleh para ulama dan juga para awliya dan salihin, kerana mereka telah mencapai kepada peringkat kumal, kesempurnaan di kalangan manusia, sehingga mereka tidak memerlukan lagi dengan perkara tersebut. Kerana pada permulaan salik, mereka akan bermula dengan sesuatu yang sukar, kemudian mereka akan dapat anugerah, dan setelah mereka sampai kepada peringkat kesempurnaan, mereka seolah tidak lagi dia akan kembali balik seperti bidayah, seperti permulaan. Jadi tak ada apa, nampak macam biasa aja, macam orang biasa. Makan macam orang biasa, minum macam orang biasa, bergelak macam orang biasa, berjalan macam orang biasa, tapi minal kumal, tapi termasuk orang-orang yang telah sempurna batinnya. Itu. Hafiz? Itu dia. Tujuk lagi. Hafiz? Boleh faham Hafiz? Tu. Lepas tu disebut di sini kata wadzikru alladhi yajma'u jami'a ma'anil azkar, dan zikir-zikir yang mengumpulkan, menghimpunkan sekalian makna zikir, dan zikir yang menghasilkan faedah-faedah zikir adalah zikir la ilaha illallah. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidayah. Ni zikir ni yang diarahkan kepada ahlul bidayah, orang yang bermula dalam perjalanan, untuk melazimi dengan zikir tersebut, dan wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan orang yang telah mencapai dengan peringkat kesempurnaan, mereka akan kembali balik dengan zikir tersebut juga. Jadi ini dimulakan, dan dia juga nanti pengakhiran dia juga akan zikir dengan la ilaha illallah. Cuma tak samalah dengan seorang yang berzikir dengan la ilaha illallah kerana dia bidayah. Tak samalah dia dengan ketika ahlun nihayah berzikir dengan la ilaha illallah. Tak samalah waktu tu. Sama? Waktu disebut dalam ni zikir ini akan diucapkan dengan, contohnya lah, ada yang sebahagian dimulakan dengan Allah, ada sebahagian dengan la ilaha illallah, ada yang zikirnya dengan hu. Ini yang baru ni khilaf pakai duk berkelahi dalam ni kan. Yang tak arti pun berkelahi, tu tak tahan. Koklah berkelahi tu ahlullah tak berkelahi bab ni. Yang berkelahi ni juhal, nama para juhala. Zikir hu. Dia kata lepas ni buat zikir anta pula senang. Allah pun sebutlah la ilaha illa anta. Awak tak sebut anta. Anta. Dia ingat zikir ni buat dengan kepala otak dia kot. Dia ingat zikir-zikir ni awliya buat ni dengan kepala lutut depa ke apa. Ni punya biadab mereka dengan jalan para awliya ni sampai tahap macam tu umat zaman dah ni.
Berat. Nah, dia tak ada hormat dah. Dia tak ada dah rasa ni. Dia rasa dia paling sunnah tadi. Ni siapa ni? Ni Wahabi ni. Buat ni memang apa ni, mana nak sebut. Ya. Pagi-pagi hari bulan Ramadan ni. Baru nak sebut saat ni, tak ini sebut. Ya. Memang cukup daripada lah tu. Yang tu. Dan dia berat dan mereka didik umat dengan perkara tersebut. Sebab tu kalau duduk dengan mereka saja boleh mendatangkan bid'ah dalam jiwa kita sebenarnya. Hanya sekadar bermujawarah dengan mereka saja dah boleh mendatangkan virus yang buruk tadi akan terjangkit kepada kita. Sebab tu jangan duduk dengan mereka sebenarnya. Tak boleh. Dan tidak dengar kalam mereka. Dan abaikan apa yang mereka tulis. Kerana tidak ada faedah. Untuk sampai kepada Allah tak sampai. Sebab tu kena abaikan. Jadi kalau kata disebut dalam apa ni kitab Syekh Ali Jumaah, Syekh Ali Jumaah kata setiap marahil nafsu ni ada 7 nafsu. Nafsu ammarah bisu. Tamam? Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu radiyah. Yang kelima nafsu mardiyah. Yang keenam nafsu mutmainnah. Dan yang ketujuh nafsu kamilah. 7 nafsu ni, setiap nafsu ada 10,000 hijab yang perlu dilalui. 10,000 hijab. Dan lepas langkah 10,000 hijab tersebut, baru naik nafsu yang kedua, lawamah. Habis nafsu lawamah, akan naik pula 10,000 lagi hijab untuk sampai kepada nafsu mulhamah. Sampai ke nafsu mulhamah pula 10,000 lagi hijab untuk sampai ke nafsu radiyah. Kemudian lagi 10,000 hijab sampai nafsu mardiyah. 10,000 hijab lagi sampai kepada nafsu ma'innah. Dan 10,000 hijab lagi baru sampai nafsu kamilah. Jadi nafsu-nafsu tadi perlu dilalui dengan 10 hijab, 10,000 hijab, 10,000 hijab, 10,000 hijab tadi. Tamam? Dan ada sebahagian yang diberikan oleh para awliya dan para guru mereka dengan zikir lafzul jalalah tadi sebanyak 70,000 kali. Kamu kena zikir Allah, Allah, Allah 70,000 kali kata. Dan ada sebahagian yang tak sama juga, bukan semua dapat 70,000, ada yang mungkin guru dia bagi 30,000 kali. Ada mungkin guru dia bagi 50,000 kali. Sampailah mengikut kepada keadaan yang tertentu. Kemudian akan ditentukan pula dengan Ismullahil A'zam yang tertentu kepada mereka. Ada yang mula dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah pun ada yang berzikir sampai tahap macam tu juga. 100,000 kali pun ada. Sampai 100,000 kali. Dan kena habiskan 100,000 kali tadi. Ya, kalau kata 100,000 kali, sehari 5,000, bahagi tengoklah berapa hari dia nak kena habis. Sama? Kalau dia bagi 100,000, kalau murid tadi mula dengan 5,000, maknanya dia akan habis dalam masa 20 hari. 20 hari dia akan tamatkan La ilaha illallah tadi sebanyak 100,000. Kalau dia mula dengan sehari orang panggil berapa? 1,000, maka dia akan tamat lebih kurang dalam 100 hari. Kalau 1,000. Tamam. Jadi itu mengikut kepada himmah seorang murid tadi lah. Berapa banyak dia nak kena baca La ilaha illallah sehari. Dia nak baca. Jadi ni kena ada guru, tak boleh kita buat seorang-seorang, tak boleh. Saat lagi dia main panas lagi, dia mula tak tahu nak cari apa. Lepas tu Maulana Syekh Hadi sendiri dia ada, kata sahabat saya Ustaz Faiz Fatih, dia kata kalau Syekh Hadi Jumaah sendiri, kalau murid masuk suluk, karena saya tanya kat Syekh Yusri kata, kalau guru saya kata dia tariqah Siddiqiyah ni, kalau ikut Syekh Yusri kata tak ada suluk. Katanya kita ada khulwat tak? Kita tak ada khulwat. Khulwatuna fi jalwah, kata Syekh. Khulwat kita ni dengan orang ramai. Itu khulwat kita. Tapi kalau Syekh Ali ada suluk. Dan suluk Syekh Ali kata Ustaz Faiz Fatih, dia kata memang perlu kepada bimbingan Syekh lah. Syekh akan bagi tahu apa yang kena baca, dan kalau panah nanti Syekh akan bagi ubat dia. Dia ada dia punya wirid dia yang kena baca untuk menyejukkan balik. Sama ada baca Ya Latif, ataupun ada bacalah beberapa wirid yang tertentu dengan bilangan tertentu untuk jadi penyejuk balik kepada kepanasan tadi. Ada dia akan jadi panah. Lepas tu kalau tak terkawal panah tadi, itu yang jadi isim tu. Jadi gila isim. Sebab tak ada bimbingan guru. Baca buku mujarrabat mana-mana, beli dekat Pekan Rabu. Dia balik-balik tengok, oh banyak baca ni.
Pergi kat Pekanbaru tengok ada kedai buku tu, dia kata, ada buku Mujarrabat ni. Ada orang beli kot. Ni dia bergelak ni, ada orang beli ni, ada beli. Syarimi. Mujarrabat beli, kata baca ni 1000 kali, kamu akan jadi kebal. Kawan pun baca tiap hari. Dia tengok duk jalan seorang-seorang kat tepi jalan tu. Tasbih kat tengkok sudah. Tasbih kat bau pun ada. Tasbih sebelah lagi pun ada. Lepas tu kasut sebelah naik kot belah apa ni, orang panggil apa, jadi din berambui kan. Jalan seorang-seorang cakap sambil-sambil duduk. Tak ada. Tak ada. Sambil seorang-seorang tapi duduk tak ada. Ada. Cembangan ni pula dah. Mampu kita. Kita kata buat dah. Yang jadi majzub tadi. Majzub. Jadi tertarik terus pada waktu tu. Taklif dia ditarik, diangkat. Jadi macam orang gila. Majzub tidak boleh memimpin. Kesilapan besar orang Melayu kita ni, dia suka jumpa majzub. Dia cukup minat jumpa orang-orang majzub ni. Dia pergi tengok wali duduk tepi jalan, nampak macam orang gila, dia pergi jumpa. Tolong nasihati saya. Bukan kena cara macam tu. Itu tak erti tu. Adab kita dengan majzub adalah kita menjauhkan diri daripada mereka. Itu adab kita dengan majzub, kata para masyayikh. Agar kita tidak buruk adab dengan dia. Sebab nanti dia muamalah dengan kita dengan zahir kita. Ataupun dengan batin kita tadi. Waktu kita datang, contoh kita ada niat tak betul, dia kata perak, dia hantam kita. Lepas tu kita pula jadi biadab dengan dia waktu tu. Maka waktu tu akan hilang berkat pada kita. Diangkat berkat kita. Lepas tu beradab dengan majzub adalah menjauhkan mereka. Menjauhkan diri daripada mereka. Tamam? Yang tu. Ni dia majzub tu pergi, minta jadi anak murid pula. Ajaib ni. Ni dia kata tak mengaji. Dia minat dengan benda-benda macam tu, dia tak tahu cara macam mana. Yang kena jumpa dengan awliya, dengan ulama. Patutnya nak pergi jumpa nasihat ni, jumpa dengan tok guru. Pergi jumpa nasihat, pergi ke pondok. Main mengaji. Ni tak ada kalut hak tu. Cari ni, pergi jalan tengok, ni nampak pelik ni. Pergi ambil gambar. Ambil gambar boleh tak tahan tu. Ambil video ni. Saya tengok cakap pelik sikit. Nampak tak? Ni wali. Ini yang mastur ni. Mana ustaz-ustaz ni? Mana tok guru ni? Hantam pula tok guru dah. Tu kata bodoh. Jangan jadi macam tu. Kita adab kita dengan majazib, dengan ulama-ulama yang wali-wali yang majzub ni adalah menjauhkan diri daripada mereka. Itu adab kita dengan mereka. Agar kita tidak buruk adab dengan mereka. Cara dia. Ni kata guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah pernah sebut macam tu. Dan tak boleh minta nasihat kat mereka kerana mereka sendiri tak terpimpin. Diri dia pun dia tak boleh nak pimpin orang macam mana. Dia majzub. Dia nak pimpin orang macam mana. Dia pun tak terpimpin diri dia. Kerana apa? Kerana dia tak tertanggung dengan Ismullahil Azam yang dapat kepada dia tak mampu tanggung. Sebab tu kalau awliya-awliya yang mereka mampu tanggung dan kedudukan mereka waktu tu kuat, lengkap, maka ini kena pergi minta nasihat. Yang ni bau guru yang kita jadikan sandaran. Macam tu. Ni kena banyak. Jangan orang panggil apa? Jangan obses sangat untuk kita nak orang kata nak cari tok wali ni. Majazib pun kita nak pergi ambil jadi panduan. Tak perlu jadi panduan. Tapi kita tengok dia pakai seluar pendek, kita kata tengok tok wali pakai seluar pendek. Jadi saya pakai ni kena ikut dia. Kena ikut dia apa kamu ni? Kamu berakai ke tak berakai ni? Dia waktu tu dengan keadaan majzub dia tadi, dia dah orang lain waktu tu. Lepas tu kita kena beradab dengan dia. Jangan jadi macam Wahabi pula. Tengok orang gila, tengok wali-wali semua orang gila. Lepas tu perli pula, main-main. Dan tu kesilapan besar sebahagian di kalangan mutasawif ni. Pergi bawa majazib ni dalam majlis. Ini kesilapan besar. Bawa majazib pergi dalam majlis. Bila dalam majlis dia cakap benda pelik-pelik. Dan mungkin dia akan buat benda pelik-pelik. Dan waktu tu akan jadi fitnah. Bila jadi fitnah, maka tu orang panggil apa? Kadang-kadang dia ni termasuk dalam golongan malamati dipanggil. Malamati ni zahir dia berbeza dengan batin dia. Batin dia safi, bersih. Tapi zahir dia ditunjukkan untuk bagi orang jauh daripada dia. Dia panggil malamati. Geng malamati, puak malamati ni ataupun kelompok sufi malamati, yang mereka menzahirkan diri mereka dengan yang bukan daripada batin mereka. Batin mereka ni batin yang sufi, batin yang suci. Tapi nak bagi orang jauh daripada mereka. Dia tak mahu orang dekat dengan mereka. Maka mereka tunjukkan zahir mereka dengan zahir yang orang bila tengok orang kata pelik kepala ni. Itu. Itu kerana ada sebahagian habaib kalau di Indonesia yang dilihat tengok pakai baju askar, pakai beret,
No? Pokok di tangan. Pegang. Tak. Lepas tu main dalam majlis maulid. Duduk atas kerusi besar. No? Sila panggung. Orang kata, tengok siapa dia pula dah. Ni pok-pok ni, semua orang dia pergi angkut habis semua. Dan dia tu memang wali besar pun. Ya. Ada seorang cerita kat saya di Indonesia. Nah, Habib ni, biar apa nama, orang kata memang orang kata dia macam gila. Dia majzub. Ada seorang budak ni, dia payah nak mengapai. Budak ni duduk di pondok, payah nak mengapai. Habib tu lalu kat pondok tu. Habib tu panggil dia. Dia buat tak layan. Itu ambil kasut kayu dia tu. Terompah kayu tu, punggai kepala. Oh, pengsan budak tu. Bangkit-bangkit. Ingat semua matan-matan dalam kepala. Saja dia punggai. dia baling kayu tadi semata-mata nak bagi budak tu boleh mengapai tu. Yang ni kalau cerita kat Wahabi, sonok ni tu. Kena baling pala, kami pun nak bagi pala. Dia kalau baling pala hang Wahabi jadi bodoh tu. Sebab hang tak ada adab. Elok dia tak baling tu. Kalau dia baling takut yang dua mati bodoh, dua. Mati terus lepas tu bodoh. Dia ni budak ni beradab dengan aulia Allah Taala. Cuma waktu wali tadi panggil tu, mungkin dia perasan ke dia tak perasan ke, dia jalan terus juga. Dia takut ke apa ke. Wali tu kata, main nak tunjuk ni cara macam mana nak apai ni. Okey pula. Dengan kasut terompah kayu dia tu, bawa kena pala pensan, bangkit-bangkit ingat alfiah. Kalau macam tu kita pun teringin nak kena pungai kat kita pun kan. Tapi tak mau lah. Saya pungai-pungai takut teringat benda lain pula. Al-payah pula. Payah nak ingat. Ni orang panggil apa? Asrar-asrar macam ni diceritakan oleh para ulama dan aulia dalam kitab-kitab mereka. Sebab tu ni zikir la ilaha illallah ni, zikir ni pembuka sebenarnya. Pintu pembuka kepada futuh yang lain. Dalam apa ni? Jalan kesufian ni akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam. Lepas tu disebut ni. Cukup sekat tu. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Petang ni kita sambung juga sikit kitab ni. Sebab ni kita tak habis bab ni. Petang ni lepas asak buku 6 kita akan baca wa man sarrahu an yazuqa shay'an min asrarit tariqati wa yukashafa bi shay'in min anwa'i al-haqiqati falyakif ala dhikri lillahi ta'ala biqalbin hadir. Ini kita akan baca pada petang insya-Allah selepas pengajian Allahumma salli ala Muhammad Jawahirul Uluhiyah. Terus baca hadis sikit untuk khatamkan bab ni. Kemudian esok boleh masuk fasal yang ke-10 insya-Allah. Petang ni Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf saya ada sebut juga beberapa benda dalam kitab Tariq ila Allah yang kadang-kadang macam maratib zikir apa semua kali, kerana dia berkait sebenarnya dengan bab yang kita bincang ni. Cuma Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad cerita secara ringkas. Kalau baca dalam kitabnya Nafais Uluwiyah, kita akan tengok lebih mendalam lagi dia punya syarahan beliau. Dan juga dia akan bagi tahu maratib tadi, dia ajaib betul. Keilmuan para habaib ni, masya-Allah. Yang ada seorang ni pergi kata habaib tak ada kitab, jadi kita tak nak rak depa. Kalau otak dia. Minta maaf terkeluar juga perkataan-perkataan macam tu. Bila kepala dan otak tu masih lagi dekat orang. Masih dekat orang ni. Cuma nampak dia kasar dia. Memang kasar pun tu. Tapi geram. Bila sebut macam tu, dia kata habaib tak ada kitab, dia kata, jadi kita tak rak tak boleh. Ni orang panggil dia serupa dengan orang panggil apa? Nafi kata Kaabah tu di Mekah. Lebih kurang tu. Dia tak menafi Jepun. Lepas tu dia nafi Jepun tu wujud. Lebih kurang tu pokok ni. Dia kata tak pun lagi ni menara Eiffel Tower. Dia kata Eiffel Tower tak ada, dia kata tak ada, apa saya pergi dah ada gambar saya ambil siap ni. Dia kata tak ada, Eiffel Tower mana ada. Bukti dia apa? Saya tak dah sampai. Apa lah otak dia kata. Dia tak sampai, tak benda tu tak ada. Macam ni. Lebih kurang tu. Dia kata ada kan ini zauk-zauk sufi ni ada ke? Maratib 1000, 10,000, 100,000 ni ambil mana ni? Dah tak lalui. Ni pun alhamdulillah lah para awliya ni tulis benda-benda tu. Pada benda-benda ni asrar yang mereka dapat tadi ni mereka tulis. Tu tak baca ihya lagi. Nak ihya lagi macam-macam. Asrar-asrar yang dalam tu. Lepas tu ihya ni last sekali. Ulama baca ni last. Kenapa? Kerana dalam tu dah
dikumpulkan ke semuanya. Dalam ihya. Lepas tu kalau baca dalam nafais ulwiyah, baca dalam fusul, baca dalam kitab ni risalah muawanah, ada sebahagian bab. Tapi nafais ulwiyah masya-Allah tabaraka. Dan baca mukatabat. Ini mukatabat Imam Haddad, surat-surat yang dihantar kepada para murid dia yang tanya-tanya soalan. Yang tu kita akan tengok pelbagai asrar dan keajaiban keilmuan beliau dalam ilmu berkaitan dengan asrarul qulub ni, hati dan seumpamanya. Dan semuanya tidak bercanggah jauh. Semuanya bersamaan saja dengan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Imam Abdul Wahab lebih awal lagi daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, yang disebutkan oleh para sufi yang sebelumnya. Semua jalan mereka sama. Ini Allah maqsudul kull. Tujuan utamanya Allah maqsudul kull. Betul kata Allah ni, kalau saya panggil apa? Tadi nak cari tukang khat, nak suruh tulis. Ada dalam kepala otak saya masa duk baca kitab-kitab ni, ada satu gambaran khat nak kena tulis untuk maksudkan dengan Allah maqsudul kull. Allah tengah, kemudian tepi dia tu garisan, garis, pusing. Tu Allah maqsudul kull. Pusing tu apa dia? Itulah tariqah ila Allah. Tariq ila Allah ni banyak jalannya. Dia akan pusing, semuanya akan sampai ke Allah. Allah maqsudul kull, tengah. Tu kadang pernah jumpa ada gambar frame Allah, lepas tu kelilingnya pusing. Pusing. Tu maksudnya Allah maqsudul kull. Tamam. Tu lambang ni. Kalau tengok cincin saya pakai ni, waw alif dia pusing juga. Waw alif pusing. Bukan kadang-kadang Maulana Jalaluddin Ar-Rumi menulis dengan kalau tadi, bukan dengan sadfah, bukan saya saja tiba-tiba tulis. Itu semua ilham yang Allah Ta'ala bagi kepada para wali Allah Ta'ala dengan ilmu asrari al-huruf. Ilmu asrar huruf tadi diperolehi oleh mereka, dan perkara ni yang dinafikan oleh sebahagian pihak. Yang kerana mereka anggap kata ni batiniah dan seumpamanya. Hakikatnya tak ada batiniah apa. Semuanya kembali kepada Allah. Ada kembali kepada benda lain kah? Kalau kita wirid macam tu, ada kembali kepada benda lain kah? Masuk kepada diri kita kah? Kita sebut Allah Ta'ala duduk dalam kita kah? Atau kita sebut kata Allah Ta'ala ni bertempat kah? Tak ada satu pun disebut macam tu. Semuanya dengan, sebab tu perlu dalam suluk ila Allah ni, kena dengan jalan syariat dulu. Kerana untuk nak tawazun, syariat dulu permulaan. Sebab tu sebahagian kata Maulana Syekh Ali, sebahagian para syekh, para guru murabbi, bila ada murid datang kepada mereka untuk mengambil suluk, maka dia akan gelak. Dia bahak. Syekh tu gelak kata, ta'allam awalan. Ngaji dulu. Nanti mai jumpa balik. Ni Syekh Ali kata, ada sebahagian guru yang macam tu. Dan kebanyakan guru-guru murabbi macam tu. Dia tak akan minta anak murid tadi untuk masuk suluk lagi mana tidak tabahur dalam fiqh. Tidak tabahur dalam ilmu akidah. Dah reti sungguh dalam bahagian tu, baru masuk suluk. Kerana nanti dia akan boleh tahu mana satu yang betul, mana satu tak betul. Dalam suluk dia nanti. Itu penting. Jadi jangan ni sangat. Mengaji dulu. Mengaji sampai tahap yang kita, guru kita kata, kamu dah boleh dah untuk masuk suluk, masuk suluk waktu tu. Tak ada masalah. Tidak, kita akan jadi tahayyur. Jadi pening. Jadi keliru. Jadi tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Jawapan tak jawab lagi. Soalan tak dijawab lagi. Nanti petang ni pula tengok ada waktu macam mana. Kalau tak ada juga esok pula. Minta maaf kerana banyak benda pula dalam kitab ni yang kita kena bincang. Kita kitab ni bukan kitab kecil. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.